Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan kumpulan saya akan tentang gaya bahasa daripada cerpen Sekeping Tanah. Diksi. Penggunaan bahasa Arab. Contohnya dalam cerita ni ada cakap astagfirullah. Lepas tu ada kata ganda. Contohnya Isyam menarik nafas dalam-dalam. Dia mati-mati nak jual tanah itu. Angan-angan nak jadi usahawan. Habis, syarikat ini kamu serahkan bulat-bulat pada kakak. Bulat-bulat. Itu untuk kata ganda. Ayat. Pengarang menggunakan ayat pendek. Contohnya, Isyam diam, Halimah senyum. Pengarang menggunakan ayat panjang. Contohnya, Harun melihat papan tanda itu ketika melalui jalan di hadapan tanah pusaka ayahnya yang sudah dijual petang itu terpaksa membelokkan semula keretanya. Metafora. Contohnya, lalu di mata batinnya muncul wajah dua orang anak lelakinya terlibat dalam lomba haram. Personifikasi. Contohnya dalam cerita ni ada cakap hatinya terdetik melihat nama adiknya. Itu sambungan dia. Lepas tu tetapi otaknya melarang. Simile. Contohnya, Harun terasa pertanyaan adiknya itu seperti menempelaknya. Saya percayakan kakak macam saya percayakan mak. Sinkop. Contohnya, kamu cakap saja pandai, tapi buat tak tahu. Tak kira bank mana pun, tapi dia akan uruskan projek itu. Paradox. Contohnya, hatinya teringin sangat untuk membuat panggilan telefon kepada adiknya itu, tetapi otaknya melarang. Kedua, Isyam senyum, tetapi senyumannya kelihatan payah. Peribahasa. Contohnya, lalu tanah itu tidak bertukar tangan. Tak usahlah kamu duk perah otak kamu. Sampai hati kamu, Syam. Saya tak mahu nanti bertegang urat dengan abang. Perlambangan. Contohnya, pisau di tangan abang. Pisau membawa lambang keputusan muktamad. Okey, pembinaan dah tamat dah. Okey, dah habis dah Okey, untuk gaya bahasa untuk bulan ni. Okey, ada lagi nak tambah ke, tertinggal ke ataupun nak tanya ke? Okey, diksi dari segi ayat, metafora. Metafora ni apa? Apa yang dimaksudkan dengan gaya bahasa metafora? Apa dia maksud dia? Metafora. Iaitu apa maksud dia gaya bahasa metafora? Perbandingan. Apa dia? Perbandingan atau kiasan. Perbandingan ataupun kiasan kan. Lalu di mata batinnya. Macam tu lah. Mata batinnya yang dihitamkan ni adalah contoh metafora lah. Okay, personifikasi apa maksud dia?
Sepatutnya tingkatan 3 ni dalam kepala je, tak perlu tengok buku dah ni. Kan? Dah banyak kali dah belajar ni. Patutnya dah masuk dah. Komunikasi apa dia? Iaitu gaya bahasa yang diletakkan benda tu pada sifat manusia. Macam tu kan? perlakuan ataupun sifat manusia kepada bukan manusia. Kan? Okey. Contoh kan, ayat kedua tu dia kata tetapi otaknya melarang. Melarang tu adalah perbuatan manusia lah, melarang kan, melarang daripada melakukan sesuatu. Tapi dipinjamkan kepada bukan manusia, otak kan. Otak ni bahagian badan dalam manusia lah. Okey. Macam contoh banyak kali cikgu bagi tahu lah. Kan, apa ni, daun melambai-lambai. Melambai-lambai tu kan perbuatan manusia. Okey, tapi dipinjamkan kepada bukan manusia, iaitu daun tu tadi. Jadi itu yang kita panggil sebagai gaya bahasa personifikasi. Yang mana bila adanya perbuatan ataupun perlakuan manusia yang dipinjamkan kepada bukan manusia, itu yang kita panggilkan sebagai gaya bahasa personifikasi. Okey. Jadi cikgu harap kamu ni lah, dah kata 3 tahun belajar kan, Komsan ni sepatutnya dah sebati dalam ni. Kan. Okey, seterusnya simili. Simili ni apa? Perbandingan. Gaya bahasa yang menggunakan kata perbandingan. Macam ni, seperti, macam. Ada banyak lagi kata perbandingan lain. Apa contohnya? Selain pada dua ni. Seperti, macam, apa lagi? Siapa tahu? Bak. Bak. Okey, bagus. Lagi apa Bak. lagi? Bagai. Bagai. Okey, bagus. Lagi? Banyak kan? Laksana, umpama, kan, dan sebagainya lah. Yang menunjukkan perbandingan tu, itu kata-kata perbandingan yang menunjukkan perbandingan yang kita gunakan dalam ayat tu kita panggil gaya bahasa simili. Kan? Jadi kalau kamu jumpa kata-kata perbandingan tu, itu adalah gaya bahasa simili lah. Okay, seterusnya, mana tadi? Singkop. Singkop ni apa? Singkop adalah apa dia? Nazmi, apa dia Nazmi? Singkop. Singkop tu apa? Mewendek. Kan? Sesuatu. Ya, yang perkataan yang diringkaskan, dipendekkan. Contohnya tidak. Dipendekkan jadi tak. Kan? Hendak. Dipendekkan jadi nak dan sebagainya kan? Okey, itu singkop. Paradoks ni apa paradoks? Paradoks ni adalah paradoks ni adalah apa? Gaya bahasa yang bertentangan dengan kata-kata dalam ayat tersebut. Maksudnya suasana ataupun keadaan yang berlawanan. Contohnya macam ni lah. Hisham senyum tetapi senyumannya kelihatan payah. Macam mana tu? Dia senyum tapi macam payah nak nampak. Macam biasa kita sebut pahit dalam ubat. Okay. Buruk dalam cantik. Contoh kan. Buruk dalam cantik. Dah lah cantik tapi ada buruk pula. Kan. Jadi yang menunjukkan berlawanan, suasana ataupun keadaan yang berlawanan tu kita panggil paradoks. Contoh macam ayat pertama lah. Hatinya teringin sangat untuk membuat panggilan telefon kepada adiknya tetapi otaknya melarang. Maksudnya ada dua keadaan yang berlawanan. Nak dengan tak nak. Nak dengan tak nak tadi. Jadi itu adalah gaya bahasa paradoks. Okay. Gaya bahasa yang berlakunya suasana ataupun keadaan yang berlawanan. Okay. Baik. Seterusnya, peribahasa. Peribahasa semua tahulah. Okay. Bila adanya penggunaan peribahasa dalam salah satu karya tu, itu kita panggil gaya bahasa sebagai peribahasa. Ni bertukar tangan ni peribahasa kan. Perah otak, hati, bertegang urat. Apa maksud bertegang urat ni? Apa maksud bertegang urat? Gaduh. Bergaduh, bertelingkah kan. Itu peribahasa lah. Okey, yang terakhir perlambangan. Perlambangan ni pun tahulah kan. Sesuatu. Okey, baik. Jadi
Itu saja untuk gaya bahasa. Baik. Okey, jadi kita boleh mula. Yang seterusnya Lata. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kumpulan kami nak tentang latak. Latar masa. Waktu malam, contohnya Hisham menemui kakaknya Halimah untuk berbincang tentang penjualan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka pada waktu malam. Sebulan selepas urusan pinjaman bank diluluskan. Contohnya, Harun, Hisham dan Halimah menurunkan tanda tangan menjual tanah pusaka dengan harga RM6,625,000 kepada syarikat Binajaya Sdn Berhad di hadapan pegawai pentadbiran tanah dan seorang peguam. Waktu petang, Harun memberhentikan keretanya di seberang jalan bertentangan dengan tapak kondo yang bakal didirikan untuk melihat pendidikan nama adiknya yang segera pada paham. Pengendaan di tapak kondo itu. Suatu hari setelah 3 tahun setengah berlalu, sebahagian pembeli rumah kediaman mewah di Kondo Jaya mengambil kunci rumah masing-masing. Suatu malam setelah 3 tahun setengah berlalu, Harun menelefon adiknya Hisham untuk meluahkan rasa kecewa kerana menganggap adik-adiknya telah mempermainkannya berhubung dengan penjualan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka 3 tahun lalu. Waktu tengah hari, Hisham dan Halimah menuju ke restoran Tom Yam yang terletak di Jalan Daud, Kampung Baru untuk makan tengah hari. Latar masyarakat. Masyarakat yang bijak merancang masa depan. Contohnya, Hisham mengemukakan cadangannya kepada Harun dan Halimah. Berhubung dengan hasratnya untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka. Bukan Lata tempat dulu ke? Nazmi. Lata tempat dulu lah. Ikut pada slide kamu ni. Lata tempat dulu. Aku Nazmi. Okey, teruskan. Okey, latar tempat yang pertama. Latar tempat yang pertama di rumah Harun. Contohnya Hisham dan Harun berbincang tentang sebidang tanah peninggalan arwah ayah mereka di rumahnya. Yang kedua, rumah Halimah. Contohnya Hisham dan Halimah berbincang mengenai sebidang tanah peninggalan arwah ayahnya mereka di rumah Halimah dan bersetuju untuk membangunkan tanah pusaka itu. Yang ketiga, rumah Hisham. Contohnya Hisham menerima panggilan daripada abangnya Harun yang tidak berpuas hati dengan sikapnya yang merahsiakan penubuhan syarikat Binajaya Sdn Berhad daripada pengetahuan abangnya itu. Yang keempat, pejabat tanah. Contohnya Harun, Hisham dan Halimah menurunkan tanda tangan menjual tanah pusaka dengan harga RM6,625,000 kepada Binajaya Sdn Berhad di hadapan pegawai pentadbiran tanah dan seorang peguam. Yang kelima, sebidang tanah pusaka di bandar. Contohnya Hisham dan Halimah telah membangunkan sebuah kondo mewah setinggi 25 tingkat di atas tanah pusaka itu. Yang keenam, Kondo Jaya. Contohnya Hisham dan Halimah menyambut mesti sambil menyerahkan kunci kepada para pembeli rumah di kondo itu. Yang ketujuh, Balai Polis. Contohnya Harun beberapa kali ke Balai Polis untuk membayar wang jaminan bagi mengeluarkan anaknya Musa yang ditahan di lokap polis akibat terlibat dalam kegiatan lumba haram. Yang ke-8, Pusat Sereniti Dadah. Contohnya Saleh pernah dimasukkan ke pusat sereniti ini kerana terlibat dengan penagihan dadah.
Yang ke-9, universiti. Contohnya Linda bertugas sebagai pensyarah fizik, manakala Nora masih menuntut dalam tahun akhir di universiti dalam bidang penyiaran. Yang ke-10, restoran Tuan Yuan di Jalan Daud, Kampung Baru. Contohnya Hisham dan Halimah bercadang ke restoran itu untuk menikmati makanan tengah hari dengan menaiki teksi Hisham. Yang terakhir, luar negara. Contohnya Zaki, anak sulung Hisham, berada di luar negara sebagai persediaannya untuk menjadi seorang pakar jantung. Azmi. Latar masyarakat. Masyarakat yang bijak merancang masa depan. Contohnya, Hisham mengemukakan cadangannya kepada Harun dan Halimah berhubung dengan hasratnya untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka di bandar kerana memikirkan potensi tanah pusaka itu pada masa hadapan. Yang kedua, masyarakat penyayang terhadap ahli keluarganya. Contohnya, Harun sanggup membayar wang jaminan untuk membebaskan anaknya Musa yang ditahan di lokap polis kerana terlibat dalam kegiatan lumba haram. Yang ketiga, masyarakat yang berani mengambil risiko untuk kesejahteraan masa depan. Contohnya, Hisham berani membuat pinjaman bank untuk membeli tanah pusaka peninggalan arwah ayahnya semula yang dijual. Seterusnya membangunkan tanah pusaka itu dengan pembinaan kondo mewah. Masyarakat yang bersatu hati dalam menjayakan projek usaha sama. Contohnya, Hisham dan Halimah bekerjasama menubuhkan syarikat Bina Jaya Sdn Bhd untuk menerajui projek pembinaan kondo mewah setinggi 25 tingkat di atas tapak tanah pusaka itu. Yang kelima, masyarakat yang berpendidikan tinggi. Contohnya, Zaki berada di luar negara sebagai persediaannya untuk menjadi seorang pakar jantung. Linda bertugas sebagai seorang pensyarah fizik di sebuah universiti, manakala Nora sedang mengikuti pengajian tahun akhir dalam bidang penyiaran di sebuah universiti. Yang keenam, masyarakat kota yang gigih mencari rezeki. Contohnya, Hisham gigih menyara kehidupan keluarganya dengan bekerja sebagai pemandu teksi. Yang ketujuh, masyarakat yang amanah dan bertanggungjawab dalam memikul tugas. Contohnya, Hisham menjalankan tugasnya sebagai pengurus syarikat Bina Jaya Sdn Bhd dengan amanahnya dan jujurnya sebelum menyerahkan jawatan itu kepada kakaknya Halimah. Yang ke-8, masyarakat yang menghormati orang yang lebih tua. Contohnya, Hisham dan Halimah menghormati Harun sebagai abang sulung mereka. Yang terakhir, masyarakat yang terlibat dalam gejala negatif. Contohnya, anak-anak lelaki Harun iaitu Salih terlibat dalam penagihan dadah manakala Musa terlibat dalam aktiviti lumba haram. Okey. Okay, dah habis Okey, bulan ni telah bentangkan tentang latar tadi Okey, ada 3 lah. Macam biasalah latar ada 3, latar masa, tempat dan juga masyarakat. Okey, cuma kena hati-hati lah tengok bulan ni banyak ejaan yang salah tu. Jadi pastikan lain kali, okey, semua kumpulan sekali lah. Bila dah siap tu pastikan kamu semak. Kamu baca balik, tengok ada tak ejaan ataupun ayat yang salah. Okey, kalau ni banyak cuba tengok tadi. Kalau nak betulkan tu jenuh satu tu. Okey, jadi tentang latar masa tadi atau tempat, ada lagi nak tambah ke ataupun ada salah ke?
Tak sama dengan apa yang kamu baca. Ya? Ada soalan? Tak ada. Okey, tentang yang paling penting sebenarnya tentang latar masyarakat ni. Kan? Latar masa tempat ni biasa kita boleh inilah. Latar masyarakat ni ialah berkaitan dengan masyarakat yang terdapat dalam cerita tersebut lah. Kan? Bagaimana masyarakat tersebut dalam cerita tersebut lah. Jadi baguslah Kulan ni dah nyatakan sampai berapa ni? Sampai 9 latar masyarakat dia. Okey. Tapi semua benda ni tak perlu kamu hafal sebenarnya. Latar-latar ni tak perlu kamu hafal. Sebab apa? Benda-benda ini kenapa macam cikgu cakap tadi tak perlu hafal, sebab bila kamu dah baca, kamu dah kaji dan sebagainya, insya-Allah benda tu akan secara automatik kamu dapat congkakkan jawapan dia daripada cerita tersebut lah. Janji kamu kena baca, kan? Kalau kamu tak pernah baca agak susah sikit lah. Tapi kalau yang pernah baca, kita boleh keluarkan apakah latar masa, tempat, masyarakat, maupun apa sajalah nilai pengajaran pun kita boleh dapatkan daripada tersebut lah. Janji kita kena baca. Okey? Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk bulan ni. Okey, kita boleh teruskan yang terakhir. Okey, iaitu nilai dan pengajaran. Okey, silakan. Okey, nilai. Yang pertama, amanah, baik hati, hormat menghormati, kebijaksanaan, kasih sayang, keberanian, kegigihan, dan hemah tinggi. Itu nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen Sekeping Tanah. Pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah bijak merancang masa depan demi kesenangan hidup dan keluarga. Seterusnya, kita mesti mengamalkan sikap amanah dan jujur dalam menjalankan tugas. Kita perlulah menjaga hak keluarga dengan sebaik-baiknya. Kita janganlah mudah terpengaruh dengan gejala negatif yang boleh merosakkan maruah diri. Kita perlulah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga dengan sepenuh hati. Kita hendaklah berani mengambil risiko demi kesejahteraan hidup masa depan. Kita mestilah bersatu hati dalam menjayakan satu-satu projek usaha sama. Seterusnya, kita hendaklah rajin menuntut ilmu supaya menjadi masyarakat yang berpendidikan tinggi. Dan yang terakhir, kita hendaklah gigih mencari rezeki untuk menyara keluarga. Okey, jadi dah habis dah. Okey, baik. Jadi ada nilai ada berapa? Ada 8. 8 nilai. Okey, dan berapa pengajaran? Ada 8 juga. 10. Ada 10 pengajaran Okey, baik. Jadi sepatutnya kalau untuk nilai ni kamu kena bagi contoh jugalah. Memanglah nilai-nilai ni kalau kita tengok amanah, baik hati, hormat menghormati, kebijaksanaan, semua ni nilai-nilai ni memang wujud. Memang wujud dalam cerita ni. Okey. Jadi sepatutnya setiap satu ni kamu bagikan contoh dia. Kalau kamu tak tulis pun tak apa. Bila kamu bentang tu kamu boleh terangkan. Contohnya amanah ni kat mana kita boleh ambil? Dalam cerita, dalam peristiwa dan cerita ni. Contohnya amanah. Okay, macam kita boleh katakan Halimah dan juga siapa ni? Syam. Amanah dalam menguruskan syarikat tersebut. Kan, daripada awal sampailah berjaya dia membina kondominium tu sampai terjual semua. Kan? Jadi kamu boleh katakan itulah contohnya. Nilai amanah ni wujud dalam cerita ni.
Okey, jadi kalau boleh setiap satu nilai ni kamu sertakan dengan contoh yang berlaku dalam peristiwa tersebut. Okey, kalau kamu tak tulis pun bila kamu bentang tu sepatutnya kamu terangkan jugalah. Apakah dia punya contoh dia. Termasuk juga pengajaran ni. Kan? Macam contoh macam ni lah, kita mestilah mengamalkan sikap amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas. Contoh yang sama tadi. Kan, contoh yang sama tadi sebenarnya terdapat pengajaran dan juga terdapatnya nilai. Okey. Jadi sepatutnya setiap satu ni kamu kena nyatakan dengan contohnya sekali. Kalau kamu tak tulis pun tak apa. Macam saya cakap tadi, bila kamu bentang, kamu nyatakan apakah contoh peristiwa yang berlaku dalam cerita. Sebab pengajaran dengan nilai ni kita ambil daripada cerita tersebut. Jadi kita kena dibagikan sekali dengan contoh. Dalam soalan peperiksaan sekalipun, kan tak kisahlah format BT3 kan. Nanti SPM pun sama juga, Komsas pun. Setiap satu tu mesti kita kena nyatakan contoh peristiwa yang berlaku dalam cerita tersebut. Sebab sebagai orang kata bukti pengukuhan bahawa nilai pengajaran itu terdapat dalam cerita tersebut, kita kaitkan dengan peristiwa yang berlaku dalam cerita tersebut lah. Okey, jadi lain kali untuk bulan ni dan juga bulan akan datang lah, pastikan kalau kamu tak tulis pun kamu terangkan juga masa tu. Okey, jadi cikgu rasa semua nilai-nilai yang pengajaran ni memang tak ada masalah, memang wujud dalam cerita ni. Okey, memang ada kan. Yang mana nilai dan pengajaran ni seharusnya kita sebagai pembaca pada cerita ni, setelah kamu kaji, jadikan dia yang mana yang baik tu jadikan pengajaran. Yang mana tak baik tu jadikan sepadan dia lah. Tentang harta pusaka ni macam cikgu cakap di awal kelas lah. Memang satu isu yang daripada zaman dulu sampailah sekarang memang benda tu berlaku. Memang benda tu berlaku. Jadi kalau boleh kita elakkanlah perkara-perkara macam ni kan. Itu sebablah ilmu harta ni, pengurusan harta ni telah didedahkan sejak daripada sekolah lagi kan. Untuk mendidik. Kan, untuk mendidik kita semua dalam menguruskan harta supaya tidak berlakunya konflik kan. Disebabkan harta ni tadilah macam cikgu cakap kan, adik-beradik pun boleh bergaduh dan sebagainya. Okey. Jadi kita harap kita dapat sesuatu nilai dan pengajaran yang kita boleh jadikan contoh dalam kehidupan kita. Okey, jadi telah selesai semua sekali. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua kumpulan yang telah berjaya membentangkan ataupun telah melengkapkan tugasan kumpulan masing-masing. Jadi kita dah habislah mengkaji tentang cerpen Sekeping Tanah ni. Okey, jadi kejap lagi nanti cikgu akan kongsikan pautan untuk kuis. Kita menggunakan kuis nanti. Cikgu akan kongsikan pautan dia untuk kamu jawab kuis tu. Okay, cikgu bagi tempoh besoklah last untuk kamu jawab. Okey, jadi ada masa lebih kurang sehari lah lebih kurang untuk kamu jawab tugasan kuis ni. Tapi macam biasalah, kuis ni boleh jawab sekali sahaja. Jadi pastikan sebelum kamu jawab, kamu dah bersedia. Barulah kamu mula menjawab. Okey. Dan lepas tu kita akan buat latihan yang terdapat dalam modul kamu tu. Okey, dalam modul kamu muka surat berapa cerita cerpen ni? 67. Berapa? 67. 67. Okey, muka surat 67. Tu. Okey, dalam muka surat 67 tu kamu boleh baca nota situ pun ada. Okey, kita nak tengok pada latihan tu. Latihan tu terdapat dalam muka surat 68. Kamu boleh buat dalam modul tu dalam muka surat 68. Okey, jadi ada dua tugasan kamu lah, kena jawab kuis dan juga jawab praktis pengukuhan yang ada terdapat dalam modul kamu. Okey. Baik. Jadi sekejap cikgu nak ambil kehadiran ni sekejap. Okey, baik. Jadi okey, cikgu pun dah ambil dah kehadiran ni. Okey, cikgu ambil gambar je, screenshot. Okey, jadi itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak? Sebelum kita tamatkan kelas kita. Ada soalan?
Tak Okey, tak ada. Okey, kita jumpa lagi. Okey, dalam kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu.